Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini terima kasih sekali lagi kerana sudi nak menonton video ulasan buku ringkas saya ini di channel YouTube saya. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang sebuah buku yang telah saya baca, yang sangat menarik, yang mempunyai sangat kepentingan kepada kita memahami sejarah negara kita ni. Buku yang saya masukkan adalah buku yang bertajuk In Pursuit of Quality Soldiering, In Pursuit of Quality Soldiering, yang ditulis oleh mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Jeneral Tan Sri Borhan bin Ahmad. Okey, baik. Buku ini adalah sebuah buku dalam genre autobiografi, di mana beliau menulis sendiri buku ini dan menceritakan perihal kehidupan beliau di dalam kerjaya beliau sebagai seorang anggota tentera, pegawai tentera. Jadi dalam buku ini dimulakan dengan bagaimana beliau membuat keputusan untuk menceburi untuk menjadi seorang pegawai tentera semasa beliau masih lagi remaja, walaupun mendapat tentangan daripada keluarga beliau. Beliau kemudiannya mengikuti training dan kemudiannya telah, apabila siap sebagai berjaya sebagai seorang tentera tu, telah dihantar, pegawai tentera telah dihantar untuk menyertai misi pengaman PBB di Kongo. Kalau siapa yang mungkin dah umur 40-an 50-an tu, dia masih ingat, mungkin ada saudara mara ke datuk ke yang pernah menjadi askar dan pernah dihantar untuk mengikuti misi pengaman di Kongo pada satu ketika dahulu. Saya juga begitu. Saya tahu cerita pasal misi pengaman di Kongo ni dengan baca kartun yang pernah dilukis oleh kartunis Pak Rajab Had dulu. Daripada situ saya tahu, dan kemudian di sini sekali lagi saya lebih mengetahui lah sebenarnya apa yang saya baca dalam bentuk format kartun yang dilukis oleh Pak Rajab Had dulu tu sangat berbeza dengan apa yang diceritakan di dalam buku ini, di mana di dalam cerita ini memang insiden-insiden yang diceritakan itu memang sangat real, sangat mencemaskan, dan memang melibatkan insiden-insiden kehilangan nyawa, peperangan yang sebenar, dan beliau Jeneral Tan Sri Borhan Ahmad telah pun berada di sana, dan mengalami pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman yang memang bagi saya memang sangat real lah. Dia punya ancaman sangat real, dan misi pengaman di Kongo tu ialah satu misi yang serius lah. Dia bukan satu misi yang tidak ada ancaman sebenar. Kemudian buku ini diteruskan lagi dengan pengalaman beliau daripada pegawai yang berpangkat rendah tetapi meniti. Pengalaman beliau naik pangkat satu demi satu dan menjalin pelbagai fasa. Diceritakan juga pengalaman bagaimana beliau telah terlibat secara langsung di dalam penubuhan apa yang kita sebut sebagai pasukan komando pada hari ini, menerusi Malaysian Special Service Unit, kalau saya masih ingat dengan betul, pada sekitar 1960-an, di mana beliau adalah antara orang yang kuat yang menggesa kerajaan British, bukan menggesa kerajaan British lah, yang mencadangkan agar sebuah pasukan komando khas untuk tentera Malaysia ni, Angkatan Tentera Malaysia ni, sebuah unit ditubuhkan untuk menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan operasi pasukan khas lah, yang sehingga pada hari ini kita tengok pasukan khas ataupun kita punya komando ni adalah salah satu pasukan yang amat disegani dan juga digeruni lah, sama ada oleh rakan dan juga lawan. Selain daripada itu, beliau juga menceritakan bagaimana pengalaman beliau, sebagai contoh yang saya sangat suka, satu pengalaman yang diceritakan di dalam buku ini, bagaimana beliau telah dihantar sebagai defense attaché di Vietnam ketika kemuncak perang Vietnam antara Amerika dan juga Vietnam Utara, dan beliau juga menceritakan detik-detik bagaimana pada ketika itu beliau sebagai defense attaché
terpaksa membuat pilihan-pilihan yang sangat mencemaskan, kerana ketika itu Saigon ataupun kita sebut sekarang sebagai Ho Chi Minh City sudah berada di ambang untuk dijatuhkan. Kerajaan Vietnam Utara sudah hampir berjaya menguasai Saigon dan mengalahkan kerajaan tentera Vietnam Selatan. Dan beliau berada di situ dan menjalani detik-detik cemas sehinggalah pada hari terakhir apabila pesawat tentera udara Malaysia akhirnya tiba dan membawa kedutaan, pegawai kerajaan Malaysia pulang ke tanah air. Dan bagi saya lah, episod yang diceritakan di dalam buku ini tentang pengalaman itu adalah satu episod yang sangat menarik, yang sangat jelas, vivid, dan saya rasa kalau dijadikan filem, insiden tu pun adalah satu filem yang baik lah. Mungkin boleh difikirkan pembuat filem untuk merakamkan pengalaman Malaysia pada ketika itu. Kita tak adalah tengok cerita Hollywood saja, kita boleh tengok cerita apa yang berlaku kepada kedutaan Malaysia pada ketika itu dan pegawai-pegawai Malaysia yang berada di sana. Dan kemudiannya beliau juga menceritakan juga pengalaman bagaimana beliau berusaha untuk pandangan beliau, cadangan proposal yang beliau hasilkan untuk menubuhkan apa yang kita lihat sekarang pada hari ini sebagai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, di mana beliau merasakan keperluan untuk Malaysia memiliki sebuah institusi pengajian tinggi yang khas untuk pegawai-pegawai kanan tentera. Dan hasilnya kita boleh lihat pada hari ini. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman menarik yang diceritakan di dalam buku ini, yang sebenarnya pada hemat saya sangat memberi inspirasi, sangat memberikan pemahaman tentang sejarah pembinaan Angkatan Tentera Malaysia moden lah. Saya guna istilah tu. Dan dalam buku ini juga beliau berkongsi, sebab beliau adalah seorang ahli anggota komando. Beliau menceritakan juga beberapa kisah tentang operasi khas yang dijalankan untuk memburu pengganas komunis, dan diceritakan sebagai dalam bentuk case study, di mana kita boleh belajar apa yang berlaku, apakah kesilapan-kesilapan atau apakah strategi yang telah digunakan untuk memerangi anggota komunis, pemimpin PKM pada ketika itu. Yang ada yang berjaya, ada yang juga menyebabkan pasukan tentera kita mengalami setback, kecederaan dan juga sebagainya lah. Ada case study lah, maksudnya case study yang boleh dipelajari, yang boleh kita ambil iktibar tentang operasi-operasi yang dijalankan di dalam hutan yang telah diceritakan secara sangat terperinci, dan juga ada rajah untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya telah berlaku. Jadi kesimpulannya, pada pandangan saya tentang pengalaman hidup Jeneral Tan Sri Mohamed Ahmad ini, beliau adalah seorang yang bagi saya memang destiny, ataupun memang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan beliau untuk menjadi seorang pegawai tentera yang beliau mempunyai peranan yang sangat besar. Boleh juga saya katakan beliau adalah seorang arkitek kepada membina Angkatan Tentera Malaysia ni sebagaimana yang kita lihat hari ini. Pada hari ini, dan beliau telah meletakkan landasan yang begitu kukuh untuk Angkatan Tentera Malaysia ni berkembang dengan pelbagai pembaharuan, pelbagai langkah-langkah yang diperkenalkan untuk menaikkan lagi tahap Angkatan Tentera Malaysia ini. Itu yang pertama. Dan bagi saya lah, setelah membaca buku ini, bagi saya beliau adalah seorang yang telah berjaya hidup dia live to the fullest lah. Banyak benda yang beliau telah capai dalam kehidupan. Saya pun cemburu tengok kelebihan ataupun pengalaman dan juga apa yang telah dicapai oleh Jeneral Tan Sri Mohamed Ahmad dalam buku ini, yang beliau gunakan semuanya untuk ditumpahkan balik untuk membangunkan negara ini dalam bentuk membina kemampuan dan juga kekuatan Angkatan Tentera Malaysia sehingga yang kita lihat pada hari ini. Jadi saya cadangkan sangat buku ini untuk dibaca oleh semua pegawai tentera, untuk memahami sejarah pembangunan, khususnya pembangunan penubuhan pasukan komando yang kita lihat pada hari ini.
Itu sangat penting, sangat crucial untuk kita memahami bagaimana uh, pasukan komando itu diwujudkan di Malaysia. Sejarahnya adalah agak lengkap dan detail di dalam buku ini. Kita tahu who's who di sebalik penubuhan itu dan saya juga syorkan buku ini dibaca oleh pencinta-pencinta sejarah. Mereka yang minat dalam bidang ketenteraan boleh membaca buku ini. Di dalam buku ini dia memang merakamkan pengalaman fakta-fakta sejarah penting yang perlu diketahui oleh mereka yang ingin mengetahui sejarah Angkatan Tentera Malaysia yang telah diceritakan dengan sangat baik di dalam buku ini. Jadi saya ulang sekali lagi, buku ini perlu dijadikan bahan bacaan wajib. Saya tak percaya sama telah dijadikan bahan bacaan wajib untuk pegawai, tetapi buku ini perlu dijadikan bahan bacaan wajib kepada pegawai-pegawai tentera untuk mendapat pengalaman dan juga fakta yang betul tentang banyak aspek dan juga catatan-catatan insiden-insiden bersejarah yang membangkitkan Angkatan Tentera Malaysia. Dan buku ini juga adalah sebuah buku yang sangat menginspirasikan, yang memang mempunyai nilai-nilai patriotisme yang sangat tinggi yang boleh diserapkan, yang akan diserapkan kepada pembacanya. Itu saja. Jadi berdasarkan rumusan ringkas ni, tapi taklah ringkas juga kan, kat 11 minit juga ni. Saya syorkan buku ini dibaca oleh anak-anak muda untuk memahami sejarah, untuk mengambil iktibar, untuk belajar daripada pengalaman Jeneral Tan Sri Borhan Ahmad yang memang hidupnya telah ditumpahkan untuk membangunkan Angkatan Tentera Malaysia dan juga menyumbang kepada kedaulatan Malaysia pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam siri video seterusnya.